Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi dalam bab 8 cahaya dan optik. Kali ini Cikgu Azli akan menerangkan subtopik yang keempat, 8.4 pembiasan cahaya. Okey. Pernah tak kita lihat fenomena ini? Kalau belum pernah, okey, cuba kamu ingat kembali. Kadang-kadang perkara ni berlaku secara kita tidak sedar. Kita tak tahu perkara ni orang kata apa, ada kena-mengena dengan pembelajaran kita, ada kena-mengena dengan ilmu sains. Ni contoh. Kalau kita masukkan sebatang pensel ke dalam segelas air, okey, yang mana gelas tu lut sinar, kita boleh nampak. Okey, kita akan nampak, okey, seolah-olah pensel tu kelihatan bengkok, padahal pensel tu lurus. Okey, pensel itu kelihatan bengkok di dalam air kerana disebabkan perubahan arah perambatan ataupun berlaku pembengkokan cahaya apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Okey, cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Okey, iaitu medium udara dan juga medium cecair, ataupun medium gas dengan medium cecair. Udara dan juga cecair. Di situ udara dengan cecair berbeza ketumpatan. Okey. Udara ketumpatannya lebih rendah berbanding dengan ketumpatan cecair. Fenomena ini dikenal sebagai pembiasan cahaya. Fenomena apa tu? Fenomena perubahan arah perambatan ataupun pembengkokan cahaya apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Itulah yang dinamakan sebagai pembiasan cahaya. Apa maksud pembiasan cahaya? Perubahan arah perambatan atau pembengkokan cahaya apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Boleh dapat? Okey. Ini dia. Okey. Selalu kita tengok ikan kat dalam kolam depan pejabat tu. Okey. Ikan ni akan kelihatan seperti berada pada kedudukan yang lebih cetek berbanding dengan kedudukan asalnya kerana berlakunya fenomena pembiasan cahaya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ambil batu baling kat ikan tu, tak kena pada ikan tu. Sebab mata kita, okey, memandang ikan tu. Kita dah aim dah. Padahal kita aim, okey, kita aim ikan tu bukanlah pada kedudukan yang asal. Ikan tu berada di dalam lagi. Okey. Kerana apa? Kerana bukan ikan tu pandai menipu. Kerana berlaku fenomena pembiasan cahaya. Okey. Cuba kamu lihat. Okey. Okey. Sekarang ni. Cikgu nak tanya kamu. Okey. Bagaimana kita nampak ikan tu tadi, ya? Bagaimana kita nampak ikan tu tadi? Cikgu patah balik. Okey. Bagaimana kita nampak ikan? Okey. Sebenarnya kita nampak ikan pada waktu siang saja, betul? Ataupun pada waktu malam kalau kita suluh. Sebenarnya mata kita ni, okey, kita nampak sesuatu benda tu disebabkan cahaya datang daripada benda tu. Okey, contoh. Contoh. Bagaimana kita nampak ikan dalam kolam tu? Bagaimana kita nampak ikan dalam akuarium tu?
Okey. Cahaya masuk. Okey, cahaya kena pada ikan. Kemudian badan ikan itu akan memantulkan cahaya. Okey, jadi cahaya yang dipantulkan daripada badan ikan tu akan dipantulkan ke dalam mata kita. Baru kita dapat kesan. Oh, itu ada kat situ ada ikan. Sama juga dengan semua benda. Okey. Kita nampak sesuatu benda tu, kita nampak dinding, kita nampak pintu, disebabkan cahaya kena pada dinding, dipantulkan masuk ke dalam mata kita. Bukannya mata kita, cahaya menuju daripada mata kita keluar. Bukan. Sebab tu bila tak ada cahaya, kita tak nampak dinding, kita tak nampak pintu. Sebab tak ada cahaya yang dipantulkan daripada dinding. Jadi kita tak tahu depan tu dinding, terlanggar. Kita tak tahu dalam kolam tu ada buaya. Kalau siang kita nampak ada buaya. Siang tu saya tak nampak pun. Yelah, buaya duduk dalam air keruh. Air keruh tu objek legap. Banyak habuk-habuk lumpur kan. Jadi tak dapatlah cahaya bergerak melalui objek legap. Sifat cahaya kita dah belajar. Okay, cahaya ni apabila dia kena pada objek legap, dia tak dapat tembus. Dia menghasilkan bayang-bayang. Okay, ingat bagaimana kita nampak objek tu. Cahaya daripada persekitaran kena pada objek tu dulu. Kemudian cahaya tu akan dipantulkan semula masuk ke dalam mata kita. Barulah mata kita dapat kesan. Di sana ada objek. Okay, the next kita tengok. Ni dia. Okay, sebagaimana yang kamu nampak. Okay. Di sini ada dua keadaan kiri dan kanan. Kita tengok yang kiri dulu. Okey, cahaya terbias menjauhi normal kerana sinar tuju bergerak dari medium lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Okey. Sebelum cikgu pergi masuk lebih dalam. Okey, kalau tadi kita belajar sinar tuju dan sinar pantulan. Kita belajar pasal pantulan cahaya, betul? Okey, pantulan cahaya dia berada pada bahagian yang sama, pada sebelah yang sama. Kalau sinar tuju dekat bahagian yang berwarna biru, sinar pantulan juga berada pada sebelah yang berwarna biru. Tapi ini bukan sinar pantulan. Ini adalah sinar biasan. Sinar apa? Sinar biasan. Okey. Jadi, dalam contoh ni, okay, cahaya ni, contohnya, cahaya ni datang daripada air. Daripada dalam air, bergerak ke arah udara. Maksudnya, seorang, andai katalah seorang penyelam, dia menyelam di dalam air. Dia ada satu lampu suluh. Okey, lampu suluh tu disuluh daripada dalam air menuju ke arah luar, menuju ke arah udara. Ini contoh keadaan dia. Okey, jadi cahaya tu akan bergerak dalam kawasan yang lebih tumpat menuju ke arah yang kurang tumpat. Jadi, apabila cahaya tu keluar saja daripada kawasan yang lebih tumpat, okey, nampak tak? Arah pergerakan cahaya tu akan dipesongkan. Menjauhi garis normal.
Garis normal adalah garis yang putus-putus tu. Okey. Jadi keyword kat sini, apabila cahaya bergerak daripada kawasan yang lebih tumpat ke arah kawasan yang kurang tumpat, sinar biasan akan menjauhi normal. Okey. Sebelah kanan pula. Ini situasi dia seolah-olah macam kita berada di atas, kita berada di luar kolam, ataupun kita berada di atas bot. Okey, kita berada di atas bot, kita memegang lampu suluh dan menyuluh ke arah air. Jadi lampu suluh tu akan bergerak dalam udara, kemudian dia akan kena pada air dan masuk dalam air. Ini seolah-olahnya. Okey. Jadi arah pergerakan cahaya adalah daripada kawasan yang kurang tumpat, iaitu udara, masuk ke dalam kawasan yang lebih tumpat, iaitu air. Kalau kita lihat sinar biasan, dia akan mendekati garis normal. Okey. Sudut dia pun berbeza. Sudutnya lebih kecil berbanding sinar tuju. Okey, boleh dapat Okey, berbeza pula. Andai kata cahaya tu bergerak dalam garis yang selari. Kamu tengok garis normal tegak betul. 90 darjah dengan garisan sepadan tu antara air dengan udara. Andai katalah keadaan ni berlaku, okey, cahaya tidak terbias. Walaupun bergerak daripada kawasan yang lebih tumpat menuju ke kawasan yang kurang tumpat, ataupun sebaliknya, dia bergerak daripada kawasan yang tumpat ke kawasan yang kurang tumpat, sama saja. Okey, tiada berlaku pembiasan. Cahaya tidak terbias. Okey, kerana sinar tuju selari dengan garis normal. Okey, boleh dapat benda ni, kena ingat, kena hafal. Okey. Cikgu rasa ini saja untuk subtopik yang keempat. Okey. Sekian, terima kasih.